sekali. Bariskan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nama datang. Kat sini. Satu. Ayat Quran tu kan? Pada apa saya tak nampak. Ayat Quran. Ibu Armin. Yang ni? Yang ni. InsyaAllah. Ila Nabi Muhammad sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila hadrati Syekh Daud Al-Fahtani wa Imamul Ghazali. Sya'lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih, innahum yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Bahasanya mereka itu bersegera, mereka itu dalam kebajikan dan memohon akan kami hal keadaannya gemar dan takut. Dan adalah mereka itu bagi kami khusyuk mereka itu. Ini kesimpulan daripada perbicaraan berkaitan khauf dan raja. Dua sifat yang perlu ada kepada kita supaya tidak melalaikan kita daripada ibadat. Khauf ni takut. Bimbang dan takut akan berlaku kemudian, terutama di akhirat. Kalau ada perasaan tu ni membangkitkan kita segera buat taat, segera bertaubat dan menjauhi daripada maksiat. Takut tu yang duduk dalam hati kita tu bersikap demikian. Rojak pula sifat yang duduk dalam hati kita yang dicampak oleh Allah Ta'ala, iaitu satu perasaan pengharapan yang tinggi di atas balasan baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Khauf dan rojak. Dua-dua sifat ni kena balance. Tak boleh berat sebelah. Kalau terlampau takut, jangan sampai berputus asa daripada rahmat Allah. Kalau terlampau rojak, terlampau harap, jangan sampai kita lalai. Kita naik sampan, kalau berat sebelah, sampan karam. Dia kena balance. Imbang bagi elok. Bagi berat cukup. Jangan terlampau harap hingga bawa kepada lalai. Jangan terlampau takut hingga bawa kepada berputus asa. Balance bagi cantik sampai mati. Ini dalil dibawa oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, khauf dan raja.
innahum yusari'una fil khairat. Allah menceritakan sifat-sifat orang yang baik, orang yang beramal soleh. Mereka itu yusari'un, mereka bersegera fil khairat, dalam buat kebajikan. Orang yang takut dan harap rahmat Allah, dia segera buat baik, dia tak tangguh-tangguh. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kamu kata aku akan buat kerja tu besok. Besok belum tentu kita boleh hidup. Malam tu saya dengan Ustaz Ismail pergi makan di kedai. Lepas mengajak dia bawa saya makan. Selang beberapa hari saya jumpa Pak Teh Suruhanjaya Pas Perak di Masjid Terung. Dia singgah semayang. Tanya dia, Pak Teh main mana? Oh, saya main Teluk Intan. Pasal Ustaz Mail Cik Nik meninggal lah. Masa yang singkat saja, sakit, pergi hospital, tengah jalan meninggal. Itu dia, kita tak tahu lagi. Sebab itu Nabi Isa AS ingatkan kita. Ad-dunya salah satu ayam. Dunia ni 3 hari ya. Jangan duk kira banyak-banyak. Jangan duk kata sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Kita kena anggap kehidupan kita ni paling banyak 3 hari. Amsi madhu, hari kemarin dah terlepas. Kemarin dah lepas dah. Bukan kita punya dah. Ma biadika minhu syai'. Tak ada sesuatu di tangan kamu. Dah terlepas. Nak ambil balik kemarin dah tak ada. Kemarin confirm bukan kita punya. Wa ghadan la tadri atudrikuhu amla. Hari besok belum tentu kita boleh jumpa, tak jumpa hari besok. Besok belum pasti hari kita. Mungkin malam ni kita mati. Habis mana hari kita? Wa yaumun anta fihi faghtanimhu. Hari yang kamu ada padanya hari ni rebutlah. Jangan tangguh besok. Tangguh-tangguh jangan. Bersegera. Allah suruh bersegera. Sifat-sifat sahabat sentiasa bersegera fil khairat, dalam melakukan kebaikan. Innahum yusari'una fil khairat. Mereka itu sahabat-sahabat Nabi bersegera dalam melakukan taat. Dia tak tangguh-tangguh. Tuan-tuan ingat nak bangkit malam bayang tahajud, malam ni. Tuan-tuan ingat nak bertaubat, malam ni. Tuan-tuan ingat nak bangkit apa, nak buat apa pun, hari ni. Wa yamun anta fihi faqtanimhu. Hari yang kamu ada padanya rebutlah. Pesanan Allah Subhanahu, pesanan daripada Nabi Isa alaihissalam. Ya. Wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami, kata Allah. Sahabat-sahabat Nabi, orang soleh, mereka segera buat kebajikan dan sentiasa berdoa kepada kami, kepada Allah. Dalam doa mereka itu rahaban wa rahaban. Rahaban ni rahib, sentiasa dalam keadaan gemar, harap rahmat Allah Ta'ala, mengharapkan anugerah Allah. Dalam masa yang sama wa rahaban, mereka macam rahib-rahib, takut kepada Tuhan. Mereka berdoa dalam benar pengharapan dan ketakutan. Harap doa mereka Tuhan terima, takut doa mereka Tuhan tolak. Kita buat ibadat kena ada raghaban wa rahaban. Kita semayang, kita harap semayang kita ni Tuhan terima. Dalam keadaan takut ibadat kita semayang ni Tuhan tak terima. Ketakutan inilah membawa kita jaga betul-betul bacaan kita, rukuk kita, sujud kita, perbuatan semayang kita, uduk kita, mandi hadas kita jaga elok-elok. Takut Tuhan tolak. Bukan setakat tu tuan-tuan sekalian, kita jaga diri kita di luar semayang.
Karena Allah sebut innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah cuma terima ibadat orang yang bertakwa. Buatlah ibadat cantik mana pun, kalau sifat takwa kita tak ada, Allah tolak ibadat kita, tuan-tuan. Takut Allah tolak, bukan setakat dalam semayang, luar semayang, kehidupan hari, sentiasa berwaspada. Jangan sampai dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara hidup Muslim. Bukan dalam semayang je ingat Tuhan, luar semayang pun ingat Tuhan. Dalam dan luar semayang sentiasa bertakwa kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semayang aku, ibadat aku, urusan hidup aku, urusan mati aku semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Wa kanu lana khashi'in. Adalah mereka itu bagi kami khashi'in, khusyuk, tetap hati mereka itu ingat kami, ingat Allah Ta'ala. Khusyuk dalam ibadat, dalam kehidupan sentiasa khusyuk ni tetap hati dengan Allah. Tak ingat ke lain, sentiasa ingat Allah. Anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Kamu beribadat seolah-olah melihat Allah. Kalau kamu tak melihat Allah, ingat Allah sentiasa melihat kamu. Kita melihat Allah, pandang hati tetap kepada Allah, itu namanya musyahadah. Wa illam takun tarahu, kalau kamu tak dapat melihat Allah, ingat wa innahu yaraka, Allah melihat kamu. Perasaan hati yang duk rasa Tuhan duk perhati kita ni, itu nama muraqabah. Takut, bahkan hati kita pun tak berani nak fikir benda-benda pelik, tuan-tuan. Nak buruk sangka kat orang, nak hasad dengki kat orang, kita tak maulah. Sebab Allah sentiasa mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Barulah kita jadi orang yang baik. Bimbang, takut, harap. Jadi kita orang yang baik dengan Allah dan baik dengan manusia. Manusia pun suka dengan kita. Itu dia. Bahwasanya mereka itu, yakni para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersegera mereka itu dalam kebajikan. Bersegera buat kebajikan. Bukan tangguh-tangguh dak, tidak menangguh-nangguhkan. Kalau kita tangguhkan amalan kita hari ini, nak buat besok. Amalan besok nak buat bila pula? Yang besok-besok tu nak buat bila pula lagi? Tuan-tuan pinjam kereta, pinjaman beli kereta kat bank. Tiap-tiap bulan tuan-tuan bayar 200, 300. Tuan-tuan kena bayar tiap-tiap bulan. Kalau tuan-tuan bulan ni bayar bulan depan, habis bulan depan nak bayar bila pula? Yang bulan depan-depan bila pula? Sekali tuan-tuan miss, dia akan tertunda. Macam baru ni, kes baru ni. Sekolah saya 5 bil elektrik ni, dia ada 5 meter. Duk bayar sebulan 5,000 lebih kurang. Isteri saya tak perasan. Satu bil, dia pun tak bagi kat dia. Orang tenaga nasional main cek-cek, dia letak bil tu tak mana pun tak tahu, dia tak bagi. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan tak bayar. Tengok 9,000. Dekat 10,000 tuan. 9,800. Tu dia. Pasal tunggakan tu. Kalau kita bayar bulan-bulan, dia tak berat sangat. Begitulah amal ibadat kita. Jangan tangguh-tangguh. Dia akan menjadi bebanan berat ke atas kita nanti. Segera beramal. Jangan tangguh-tangguh. Melewat-lewatkan waktu. Menunda-nunda amal tak boleh. Terutama taubat. Jangan tunda taubat. Sampai nyawa, sampai roh. Segera buat
silap, buat salah, segera bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersegera. Ya. Dan memohon akan kami. Mereka itu sentiasa bermohon akan Allah Subhanahu wa taala. Mohon, berdoa kepada Allah. Hal keadaannya gemar dan takut. Rojak dan khauf. Gemar dengan penuh pengharapan agar doa mereka Tuhan makbul. Takut, bimbang, doa mereka Tuhan tolak. Dalam keadaan yang macam itulah mereka berdoa, harap dan takut. Itu dia. Dan adalah mereka itu bagi kami khusyuk mereka itu. Orang inilah orang yang khusyuk, tetap hati kepada Allah. Orang yang macam mana? Orang yang sentiasa berdoa kepada Allah. Orang yang sentiasa bersegera buat ibadat. Orang yang sentiasa berdoa pada Allah dalam hal gemar dan takut. Orang inilah khusyuk, tetap hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati dia sentiasa ingat kepada Allah. Itu dia. Maka tiba-tiba, makna tiba-tiba ni kalau dah begitu dengan keterangan sebelum ni, ya, nyata bagimu akan Aqabah ini 3 jalan yang aman. Dan jalan aman dan jalan jara'ah dan jalan al-ba'sun. Al-ba'su. Kesimpulan yang Imam Ghazali nak buat berkaitan apa yang disebut berkaitan Aqabah ini, Aqabah Bawa'is, persoalan berkaitan khauf, rojak ni, manusia dalam menjalani kehidupan ni ada 3 macam. Ada 3 macam. Iaitu pertama jalan aman. Tahu jalan aman? Orang buat silap pun banyak, Tuhan ampun. Takkan Tuhan tak ampun kat aku? Tak apalah, umur aku panjang. Pencen-pencen esok aku marilah masjid. Itu jalan aman. Dia anggap dosa ni tuan-tuan macam mana lalat duk kat hidung. Orang munafik, dia buat dosa besar, dia rasa macam lalat hinggap kat hidung. Dia rasa aman, nothing matter. Orang beriman buat dosa kecil macam bukit empuk kepala, dia kata. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tuan-tuan, satu hari dia balik ke rumah. Jadi dia punya budak dia lah, hamba dia, bagi dia segelas susu. Tanpa banyak bicara dia minum. Mungkin dia terlampau dahaga. Hamba dia kata, tuan, selalu bila saya bagi tuan tanya dulu. Ambil di mana, macam mana cara beli. Hari ni tuan tak tanya. Habis Abu Bakar tanya lah pula, ambil di mana? Saya dulu, zaman jahiliah dulu, saya di tukang tilik nasib. Siapa main kat saya tengok nasib. Ada satu orang, dia tengok nasib. Lepas tu bayaran dia ada hutang. Tak bayar. Dia tak ada duit. Kemarin ni, tadi ni saya jumpa dia, dia bayar hutang. Tilik nasib. Duit tu saya beli susu, tuan minum. Masya Allah, kata Abu Bakar. Dia jolak rengkung dia, keluar habis susu yang dia minum tu. Kalau kita, alah tak sengaja, mana kita nak tahu. Dah terminum nak macam mana. Kita tak tahu halal haram, dah terminum. Tentulah Tuhan ampun. Dia tak? Abu Bakar tak. Dia jolak rengkung dia sampai termuntah-muntah. Ya Allah, ya Tuhanku, yang inilah yang aku boleh buat.
Adapun susu yang melekat di urat-urat darah aku tu, tak payah minta ampun lah ya Allah. Tu takutnya Abu Bakar. Takut kepada Allah Ta'ala. Takut ditanya besok di akhirat. Sebab apa? Nabi sebut tentu dalam hadis dia, orang yang makan makanan haram ni, maka fanaru aulabih, nerakalah baginya. Ada orang dia tak peduli. Bukan susu secawan, rasuah, penyelewengan, salah guna, macam-macam lah. Bukan makna ribu-ribu, juta-juta, dia tak ada masalah apa. Kalau dalam kitab hikam, tuan-tuan, Syekh Ibn Atta'ilah kata orang ni mati hati. Apa alamat orang mati hati? Dia tak rasa rugi meninggalkan taat, tak rasa bersalah melakukan maksiat. Dia tak sensitif dengan maksiat, tak sensitif dengan taat. Macam kita, anggota kita matilah, tangan mati. Ada orang tangan mati sebelah, tuan-tuan. Cubit pun tak rasa apa. Begitu ibarat hati mati, tak rasa rugi meninggalkan taat, tak rasa bersalah melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Orang yang hati hidup, menyesal, tuan-tuan, kalau buat silap. Dia takut dengan Allah Ta'ala. Ya, itu dia. Itu jalan aman. Jalan aman. Itu dia. Ya. Yang kedua, jara'ah. Dan ketiga, jalan al-ba'sul. Dan jalan qunut. Dan jalan khauf, dan jalan rojak. Ada beberapa jalan. Ya. Adalah jalan keduanya, yakni rojak dan khauf, berpanjangan antara keduanya, yakni antara jalan aman dan jalan makna kata ba'asun. Ya. Maka apabila berpaling cenderung daripadanya dengan satu, dia kata, tapak kaki kepada jalan kanan atau kepada pihak jalan kiri, nescaya jatuhlah ia dua jalan yang membinasakan keduanya. Dan binasa engkau, dia kata, serta orang yang binasa. Jalan ada tiga, tuan-tuan. Khauf, rojak. Yang kata rojak ni jalan aman. Jalan khauf, jalan yang takut. Dan ada satu jalan, jalan pertengahan. Dia jalan tengah, dia belen elok. Jalan ni selamat. Kalau terlampau rojak, hingga membawa aman, tak apa kot, dia binasa. Kalau jalan terlampau takut, menyebabkan dia cepat kecewa, berputus asa daripada rahmat Allah Ta'ala. Dia buat dosa, takkan Tuhan nak ampunkan dosa aku. Hilang harapan dia. Pengharapan dia kepada Allah dah hilang. Hingga akhirnya membawa buruk sangka yang Allah tak akan ampun dosa dia. Maka dia akan terus terjun dalam lembah maksiat selama-lamanya. Wala taqnutu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak mana dosa kita pun, tuan-tuan, kalau kita nak ampun dengan ikhlas, sungguh-sungguh insya-Allah Allah ampun. Allah ampun dosa kita. Jangan kita berputus asa. Terlagi nyawa kita tak sampai gharwarah, pintu keampunan Allah masih terbuka luas. Boleh minta ampun, insya-Allah. Kita minta ampun lah. Ada satu cerita, tuan-tuan.
dia ni buat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala, macam-macam maksiat. 99 orang dia dah bunuh. 99 orang. Dia pergi dekat satu ustaz tu, dia tanya, saya dah bunuh 99 orang. Adakah Allah akan ampun dosa saya kalau saya bertaubat? Ustaz tu kata, muka hang, siapa nak ampun? Dia ambil pedang, dia pancung kepala kawan tu seorang lagi, bagi cukup 100. Kemudian dia jumpa seorang ulama. Ulama ni kata, kalau kamu betul-betul bertaubat, menyesal sungguh-sungguh, insya-Allah Allah terima taubat kamu. Habis nak buat lagu mana? Ulama ni kata, hampir pondok tu, pergi jumpa tok guru tu, pergi taubat depan dia, duduk dengan dia mengaji, buat ibadat sampai mati. Dia pun bawa satu beg, bubuh kain apa semalam tu, dia pun galah. Dia berjalan nak pergi pondok tu, pondok tok guru tu, nak bertaubat. Sampai tengah jalan, tuan-tuan, dia mati. Dia mati, tuan. Malaikat berebut. Satu malaikat nak bawa dia masuk neraka, satu malaikat lagi nak bawa dia masuk syurga. Allah perintah malaikat ni, tuan-tuan, sukat daripada tempat dia buat maksiat dengan tempat dia mati. Daripada tempat dia mati dengan pondok tok guru tadi. Sukat tak? Sukat-sukat, tuan-tuan, sejengkai lebih dekat pondok tok guru, sejengkai ya. Daripada tempat dia buat maksiat, sejengkai lebih dekat. Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian, perintah malaikat masukkan dia ke dalam syurga. Allah ampun dosa dia kerana niat dia nak bertaubat. Begitulah, tuan-tuan, rahmat Allah Ta'ala. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Yakin pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan putus asa. Takut, tapi jangan sampai takut membawa kita berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lautan rahmat Allah amat luas, tuan-tuan. Amat luas. Ada yang orang tu mengucap 2 kalimah syahadah, tak sempat semayang, tiba-tiba perang. Dia pergi perang, mati syahid, terus masuk syurga. Kan? Jadi siapa yang ada hajat nak bertaubat apa semua, jangan tangguh-tangguhkan taubat. Takut kita mati sebelum tempat bertaubat. Itu dia. Jadi jalannya ada 3. Ya. Dan al-raja' adalah keduanya, yakni raja' dan khauf, berpanjangan antara keduanya. Inilah banyak yang dimiliki oleh manusia, yang takut terlampau takut, yang makna harap terlampau harap. Sikit-sikit alah, takkan Tuhan tak ampun kot. Melalaikan dia daripada makna kita takut pada Allah. Dan kedua, iaitu yakni antara aman dan jalan ba'sun, aman dan takut. Maka apabila berpaling cenderung daripadanya dengan satu tapak kaki ke pihak kanan atau pihak kiri, maka dia kata nescaya jatuhlah ia dalam 2 jalan yang membinasakan keduanya. Kita duduk jalan tengah-tengah. Kalau kita rasa terlampau takut, masukkan harap sikit. Bila terlampau harap, masukkan takut sikit. Bagi balance. Jadi kita naik perahu kan, bila berat sebelah, ni duduk ni bagi berat sikit belah ni. Bila berat belah kanan, tukar berat tu pergi kiri sikit, bagi balance. Bila berat belah kiri, api kanan pula. Dia macam tu, bagi seimbang. Dalam hidup kita biar seimbang.
Kan, pertengahan. Tak ke kiri sangat, tak ke kanan sangat. Kita betul-betul di pertengahan antara kiri dengan kanan. Jangan terlampau takut hingga menyebabkan kita putus asa. Jangan terlampau harap menyebabkan kita, makna kata, sambil lewa dalam hidup ni. Bagi balance, bagi elok. Mana? Kalau tidak, jatuh. Ada orang jatuh. Dia bila dia buat dosa, tuan-tuan, alang-alang seluk pakasam, biar sampai pangkal lengan. Habis. Jangan macam tu. Kita ambil makna kata pandangan orang tua-tua kita. Sesat ujung jalan, balik ke pangkai jalan. Jangan teruskan perjalanan yang sesat tu. Kamu lagi akan sesat. Alang-alang seluk perkasam, biar sampai pangkal lengan. Ni tak mau. Yang ni tak mau pakai. Kita pakai sesat ujung jalan, patah balik pangkai jalan. Tu kita nak. Pepatah Melayu pun ada yang boleh pakai, ada tak boleh pakai. Sesat ujung jalan, patah balik pangkai jalan. Yang ni kita mau. Alang-alang seluk perkasam, biar sampai pangkal lengan. Ni tak mau, tak mau. Ni tak mau. Alang-alang buat jahat, biar jahat terus. Tak mau, tak mau itu. Dah buat silap, kita kembali kepada bertaubat. Itu dia. Tu baru betul. Itu dia. Jadi, kalau kita berat sebelah, kita akan jatuh tapak kaki kita ke atas jalan yang membinasakan, kata Imam Ghazali. Dan binasalah engkau serta orang yang binasa. Habis. Kemudian kelakuan itu bahwasanya dua jalan yang terbentang keduanya itu lagi membinasakan keduanya. Terlebih luas jalan masuknya. Ya. Jalan yang membinasakan, terlampau takut, terlampau harap, jalan nak jadi itu lebih mudah daripada jalan pertengahan tadi. Itulah ada orang terlampau takut hingga bawa putus asa. Ada orang terlampau harap, dia makna hidup dalam kelalaian. Banyak jadi macam tu. Sebab jalan dia lebih luas daripada jalan pertengahan. Takut pun ada, harap pun ada. Tengok keadaan. Macam Imam Malik, tuan-tuan. Imam Malik ni, tuan-tuan, bila dia nak mati, dia panggil anak dia. Wahai anakku, baca pada aku ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi berkaitan dengan rajak. Anak dia baca. Kelebihan belajar, kelebihan mengajar. Buat ibadat malam. Baca. Supaya kita mati di dalam keadaan harap kepada rahmat Allah Ta'ala. Bila orang nak mati, jangan kita baca ayat-ayat menakutkan. Dia memang dah ni, dia takut lagi. Baca harap, penuh pengharapan. Ustaz, kami tahu Ustaz ni baik. Ustaz mengajar kami. Ustazlah tolong ajak kami. Tidak, kami tak tahu, tak kenal Tuhan kami. Allah akan balas ke Ustaz segala jasa baik Ustaz tu. Janganlah bimbang Ustaz. Supaya dia mati dalam keadaan hati penuh pengharapan kepada Allah Ta'ala. Tapi tengah muda-muda ni, kena bagi banyak takut. Pasal tenaga tengah jenuh. Orang muda banyak akan takut. Sebab itu Nabi SAW dalam menggerakkan dakwah dia mulakan dengan inzar, menakutkan. Ya ayyuhal mujassir, qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangkit, bagi inzar, bagi takut manusia ni, supaya mereka meninggalkan berhala-berhala semua ni. Itu menakutkan. Satu orang tak faham. Dia kata pendakwah ni keras. Bukan keras. Depan dia ni anak-anak muda.
Anak muda ni kita buat lebut-lebut seronok dia. Baik anak muda sekalian, tak apa, tak sembahyang pun tak apa. Esok Tuhan ampun, mana boleh macam tu? Hampa tinggal sembahyang masuk neraka, apa tahu tak? Pasal dia tengah agresif. Tenaga dia tengah kuat. Orang yang penuh dengan maksiat, tuan-tuan kena kejutkan dia, takutkan dia. Masyarakat Arab Jahiliah tengah lalai. Sembah berhala, berzina, bunuh anak. Minum arak, bukan pakai botol, pakai tempayan. Kan? Nabi bangkit. Kalau aku kata kepada kamu, tentera-tentera sedang nak menyerang kampung halaman kamu, kamu percaya tak percaya? Oh, kami percaya Muhammad, kamu tak pernah bohong. Kalau begitu aku sampaikan ancaman Allah kepada kamu. Tinggallah berhala, agama sesat. Nanti kamu akan dicampakkan ke dalam api neraka. Itu panggil khauf. Tengok masyarakat macam ni, kita bawa khauf. Kalau masyarakat tu dah bagus, dah semayang, dah apa, bagi dia harapan pula. Macam orang rumah terbakar lah. Rumah dia terbakar. Dia tengah tidur. Tuan-tuan nak gerak dia macam mana? Keras kan lembut? Yuk. Rumah kamu terbakar yuk. Bangunlah. Macam tu lah. Mana boleh? Woi, cepat! Rumah hampa hangit terbakar. Tak mampu. Ketuk pintu kau kuat. Tidak. Teknik dakwah ni ada inzar, ada ibsyar, ada khauf, ada rojak. Tengok suasana dan keadaan. Kalau masyarakat dalam keadaan kelalaian yang amat sangat, bagi dia takut sikit. Bila dia dah sedar, kita bagi dia ilmu, bagi dia nasihat, bagi dia pengajaran. Itu teknik-teknik dalam menggerakkan dakwah yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Itu dia. Ya. Jadi kemudian kelakuan itu bahwasanya dua jalan yang terbentang keduanya. Khauf dan rojak. Lagi membinasakan keduanya. Kalau kita ambil khauf saja, dia boleh rosak. Ambil rojak saja pun boleh rosak. Ambil dua-dua bagi balance. Kedua-dua jalan ni terlebih luas jalan masuknya. Dan terlebih banyak yang menyeru kepadanya. Seruan-seruan ke arah takut pada Allah pun banyak. Seruan-seruan mengharapkan rahmat Allah pun banyak. Seruan untuk duduk pertengahan ni kurang sikit. Jadi kita kena ambil balance tengah-tengah. Yang buat ibadat ni. Macam kita semayang lah. Kita semayang tuan-tuan. Imam Ghazali pesan kena ada khauf, kena ada rojak. Apa khauf? Kita takut tuan-tuan ibadat semayang kita Tuhan tolak. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Neraka wil orang yang semayang. Semayangnya sahun, semayang dia lalai. Bila kita ingat ayat ni kita takut. Maka kita semayang dalam keadaan kesedaran. Tiap-tiap bacaan kita, rokok kita, semua kita buat dalam bentuk berhati-hati. Takut termasuk gulungan orang yang semayang lalai, ya Allah sediakan neraka wil untuk mereka itu. Kita harap sangat-sangat agar semayang kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat dengan elok semampu yang kita boleh. 2 rakaat sudah tengah malam tuan-tuan. Kalau Tuhan terima, besar pahala dia. Tapi kalau Tuhan tak terima, tak ada nilai. Imam Ghazali contoh tuan-tuan, ibadat kita Tuhan terima, ibadat pemberian kita Raja terima. Raja terima pemberian kita. Kita ada kebun durian. Taklah luas, dah 5-6 ekar.
Adalah 5-60 pokok. Jadi kita berhajat sangat supaya kita nak bagi durian yang cantik-cantik ni kat sultan, kat raja. Tah macam mana tuan-tuan? Satu hari tu kita dapat tahu raja akan datang kampung kita, melawat kampung kita. Kebetulan musim durian. Kita berjumpa PA sultan tu. Bagi tahu, bolehkah saya menghadap raja? Sempena raja mai kampung saya ni, boleh tak saya menghadap raja? Dia tanya nak buat apa? Nak persembahkan durian kat sultan. Tak apa, dia pun tanya sultan. Sultan kata tak apa, beta sudi terima. Bila raja mai, jadi tuan-tuan, dia persembahkan kepada raja 5 biji durian yang dia pilih cantik-cantik. Tuanku, besarlah harapan patik kepada tuanku agar tuanku terima durian patik ni. Durian ni patik tanam sendiri 40 tahun dulu. Dah berbuah 5-6 kali dah. Haraplah tuanku terima pemberian patik yang hina ni. Raja pun senyum. Dia tengok kat kita. Beta sudi terima. Biasanya sultan bila terima pemberian rakyat, dia akan bagi hadiah. Agak-agak tuan-tuan, sultan yang terima durian kita tadi ni, dia nak bagi berapa duit kat kita? Agak-agak RM50. Takkan sultan bagi RM50. Agak-agak berapa? Menteri besar, tuanku, bagi dekat dia 5,000. 5,000 tuan-tuan, 5 biji durian 5,000. Kalau raja terima tuan-tuan, 5,000 kita dapat. Kalau raja tak terima, berapa harga durian kita? 5 biji durian kita jual tepi jalan. Orang singgah beli 5 biji durian berapa? Agak-agak paling mahal 100 tuan-tuan. Paling mahal 5 biji 100. Kalau raja terima 5,000. 100 tu kalau laku. Kalau tak laku, 4-5 hari tak laku durian, dia pecah pungkok, mangkah. Kita ikat dengan getah pun tak jadi. Habis buat apa? Buat tempoyak awak ada yuk. Durian buat tempoyak berapa duit? Tak ada nilai. Kata Imam Ghazali, begitulah contoh ibadat kita ni. Kalau Allah terima tuan-tuan, nilai dia cukup tinggi. Kalau Tuhan tak terima, tak ada satu habuk pun nilai. Jadi kita buat ibadat penuh pengharapan agar ibadat kita Tuhan terima. Maka menyebabkan kita buat bagi elok seelok-elok yang kita boleh buat. Supaya Allah terima ibadat kita zahir dan batin bagi elok. Itu dia. Innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Allah cuma terima ibadat orang yang bertakwa, kata Allah Ta'ala. Buat dengan jalan takwa, taat sungguh-sungguh pada Allah. Qala musannif rahimahullah ta'ala, dan terlebih banyak yang menyeru kepadanya dan lebih mudah perjalanannya daripada jalan adil. Jalan dua ni, khauf saja, rojak saja, dia lebih luas, lebih mudah. Tapi jalan pertengahan tu, jalan ni payah sikit. Jalan yang adil. Khauf pun ada sikit, rojak pun ada sikit. Dia tak terlampau tanpa takut, dia tidak juga terlampau tanpa harap. Tak terlampau takut membawa putus asa, tak terlampau harap membawa dia, makna kata apa nama, lalai dan alpa, pertengahan. Itu nama jalan adil.
Kerana bahwasanya engkau apabila engkau tilik pihak al-aman, yakni jalan aman, nescaya engkau lihat daripada keluasan rahmat Allah Ta'ala dan banyak kurnianya. Kalau kita ambil jalan rojak semata-mata, yakni jalan aman. Dan jalan aman kita nampaklah rahmat Allah terlampau luas. Tak apa. Tuhan ampun. Tuhan terima. Mana boleh Tuhan tak terima? Sikit pun tak nak takut. Itu dia. Menyebabkan kita tak berhati-hati. Macam tuan-tuan bawa kereta lah. Jangan terlampau relax. Dia boleh langgar punggung orang tu. Jangan terlampau takut. Bawa kereta terlampau takut, slow nak mampu. Kawan belakang marah. Berderet dekat kilometer. Awak terlampau takut. Tak lagi kawan depan break mengejut. Aku langgar punggung dia. Bawa macam kurang. Kawan dia marah lah kat kita. Pon kata jalan. Jangan terlampau takut. Jangan terlampau relax. Tu yang di accident lebuh raya tu. Relax lah tu. Jalan street. Lama tergelap. Tergelap terbalik tu. Pasal apa? Terlampau aman. Dia. Jalan bengkok ni kita sentiasa waspada. Jarang lagi jadi kemalangan. Jalan bengkok tu. Pasal semua orang berhati-hati. Kan? Jadi kita duduk jalan pertengahan. Jangan terlampau takut. Sehingga orang pun marah. Duk ikut belakang berderam. Jalan macam baru dapat lesen. Lambat sungguh. Jangan terlampau aman. Handai sangat pula dah. Laju nak mampu. Kita ambil jalan pertengahan. Itu dia. Ya. Bila kita perhati jalan aman, kita lihat rahmat Allah dan banyak kurnianya. Dan sehingga kemurahannya, barang yang tiada meninggalkan dikau takut sikit pun. Bila ada terlampau kita rasa rahmat Allah, sikit pun tak ada takut. Hingga kita lalai. Hingga kita menyebabkan kita lalai. Tak apa. Bila tak apa terlepas terus. Jadi kita kena berhati-hati dalam hidup ni. Antara khauf dan raja. Pertengahan. Itu dia. Maka berserah kamu atas demikian itu. Sekali dan jinak dan sentosa. Dan kamu jangan kamu tilik pada pihak takut. Engkau lihat daripada iaitu besar siasah kerajaan Allah Ta'ala dan banyak hebah dan halus pekerjaan. Jadi dalam kehidupan kita ni begitulah. Jangan terlampau kita pandang rahmat Allah hingga kita mana lalai. Dalam masa yang sama kita kena takut juga tengok benda-benda siasah Allah. Apa yang Allah lakukan kepada orang dulu-dulu. Macam Bal'am bin Ba'ura, Basisa. Baca Nabi-Nabi. Baca Nabi Yunus, silap sikit saja pun kena telan ikan nun. Berapa lama duduk dalam ikan nun. Kan? Jadi makna kata begitulah siasah Allah pada orang terdahulu. Jadi menjadikan kita takut, bimbang kena kat kita. Masa yang sama kita juga menaruh harapan kepada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-dua ni ada dalam kehidupan kita. Dan sehingga mengira-ngirakan serah aulianya dan asfiaknya. Barang yang tiada hampir tinggal sertanya harap. Maka putus asa sekali-kali dan kunut daripada rahmatnya.
Hingga makna kata, jangan pula terlampau takut hingga membawa kita kunut, putus harap daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka berkehendak tiba-tiba bahawa jangan engkau, dia kata, tilik kepada keluasan rahmat hanya hingga engkau berserah diri kepadanya. Jangan pula kita tengok rahmat Allah saja hingga kita menyerahkan bulat-bulat semua kepada Allah tanpa berusaha dan berikhtiar. Jangan macam tu. Dan sentosa dan aman, dan tiada pula besar hebatnya. Jangan terlampau rasa hebah Allah Ta'ala gerun tu hingga kita berputus asa pula daripada rahmat dia. Dan banyak tuntutannya hanya hingga jadi kunut. Kunut ni putus harap, ya, tetapi engkau tilik kepadanya, ya, kepada ini dan kepada ini sekaliannya, dan engkau ambil daripada ini setengahnya. Ambil ni sikit, ambil ni sikit. Takut sikit, harap pun sikit, baru jadi balance elok. Jangan satu saja, dua-dua kita hayati. Dan kau ambil daripada ini setengahnya dan daripada ini setengahnya, maka engkau susunkan antara keduanya jadi satu jalan yang dia kata sangat halus. Ambil takut sikit, ambil rahmat sikit, susun bagi elok. Macam kita lah tuan-tuan, kita buat masakan kita, jangan terlampau masin, jangan terlampau manis. Kita buat balance bagi elok, secukup rasa orang panggil. Masin sangat pun tak, pedas sangat pun tak, elok-elok saja. Hidup kita begitulah. Jangan terlampau aman, jangan terlampau takut. Buat cukup rasa. Dan engkau berjalan kepadanya supaya sejahtera. Maka keadaan bahawasanya jalan rajak semata-mata mudah dan luas, ya, dan kesudahannya membawa kepada aman. Kalau kita rajak saja, harap saja, hingga jadi kita rasa aman daripada, makna kata, siksaan Allah, tak boleh juga. Dan kerugian dan jalan khauf semata-mata mudah lagi luas, ataupun takut semata-mata hingga bawa kita putus asa berahmat Allah, tak mau bertobat pun tak boleh juga. Lagi lebar luas kesudahannya membawa akan dikau kepada, makna kata, sesak dan jalan yang adil itu antara keduanya, iaitu khauf dan raja. Kita pilih jalan adil, jalan pertengahan. Khauf ada sikit, raja ada sikit. Kalau terlampau khauf, takut, masuk raja sikit. Bila terlampau raja, masuk khauf sikit. Bagi balance. Kata ulama macam naik perahu, bagi sama imbang. Jangan berat sebelah. Gitu. Dan jikalau ada ia jalan yang harus lagi sukar, maka bahwasanya jalan yang sejahtera dan jalan yang betul membawa kepada ghufran dan ihsan, maka pada jalan jinan dan ridwan dan berjumpa akan Malikur Rahman Subhanahu wa ta'ala. Tiadakah engkau dengar firman Allah Ta'ala kepada abna', yakni anak-anak jalan ini. Lepas ni Imam Ghazali akan kemukakan dalil-dalil yang menunjukkan dalam perjalanan hidup kita ni kena ada dua-dua, khauf dan raja. Jangan ambil satu saja. Jangan ambil khauf saja pun tak boleh, ambil raja saja pun tak boleh. Bagi dua-dua sekali, insya-Allah. Itulah jalan pertengahan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulan
yang kita dapat pada malam ni ialah tuan-tuan sekalian, dalam semua hal dan keadaan kita, dalam keadaan yang macam itulah, nah, jangan terlampau harap hingga membawa kepada lalai, aman, jangan terlampau takut membawa kepada berputus asa. Pilihlah jalan pertengahan. Kalau bila datang terlampau harap, masuk khauf sikit. Bila datang terlampau takut daripada rahmat Allah, kita masuk raja sikit. Baru dia jadi balance, dan jalan yang disebut sebagai jalan yang adil dan jalan yang pertengahan. Itulah rezeki kita malam ni. InsyaAllah kalau umur panjang, kita sambung masa-masa akan datang. Wallahu alam. Al-Fatihah. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan, alhamdulillah, tahun ni kita akan mula buka kelas pengajian di Pulau Pangkor lah. Jadi kita interview pelajar baru ni, hari Ahad baru ni. Dan cadang nak buka bulan Januari. Sebagian besar pelajar ni budak-budak Darjah 6. Lepas Darjah 6. Rupanya Darjah 6 tak habis lagi tahun ni. Dia kata bulan 3 baru habis. Jadi kita habiskan pengajian Darjah 6 lepas tu, bulan 3 baru kita mulakan kelas, insya-Allah. Jadi mengikut apa yang kita rekodkan, jadi sebagian besar perbelanjaan ialah pembinaan ni, barang hardware dan juga pengangkutan. Rupanya tuan-tuan mencecah hampir 1 juta dia punya perbelanjaan dia tu. Dia ada 6 biji rumah guru, sebiji asrama, lebih kurang 100 kaki lebih, sebiji kelas, kantin, dua buah tandas besar, dan sebuah pejabat, dan sebuah tuan-tuan sekalian store. Mencecah barang-barang dia dengan pengangkutan dia hampir 1 juta. Dan kos pembinaan bagi pekerja-pekerja, banyak orang Bangla, 600,000. Takat ni hardware kita bayar habis lah. Kita tak hutang. Adapun pekerja-pekerja kontraktor ni kita baru bayar 400,000. Masih lagi tertunggak 200,000. Dan kita bercadang tuan-tuan, nak sediakan satu tangki besar. Kena buat bagi tinggi supaya dapat bekalkan air ke seluruh perkampungan tersebut. Air kita ambil daripada tuan-tuan, ada air terjun. Di Teluk Nipah tu ada air terjun. Kita pasang paip daripada air terjun tu masuk ke pondok. Mula-mulanya kita sediakan tangki-tangki kecil. Kita salurkan ke bangunan ni dengan menggunakan paip automatik. Tapi tak boleh tuan-tuan, dia cepat terbakar. Kena tukar kerap dia punya motor. Jadi kita bercadang nak buat stand dia agak tinggi. Kita buat atas tu tangki besar untuk supply semua air itu kepada perkampungan tersebut. Yang kedua tuan-tuan, tanah lapang. Kerana bangunan ni kita buat sempadan. Di tengah tu lapang, budak-budak nak main senang. Kita cadang kita nak buat tanah bata-bata merah. Bata-bata merah di kawasan lapang tu lah. Senang budak-budak nak main bola ke, main apa ke, sokan daripada situ, berpeluh. InsyaAllah. Kita tanya kedai, dia kata satu pelet tu RM900. Di tukang tengah duk kira berapa pelet yang diperlukan. Kalau tuan-tuan nak wakaf apa semua, kita amat lalukan lah. Kemudian yang kedua, kita pelajar-pelajar ni, kita kenakan yuran macam juga kita buat di Batu Hampak. Sebulan cuma RM100. Kerana di Pulau Pangkor kita tahu lah tuan-tuan, kebanyakan ibu bapa ni nelayan. Nelayan ni macam itulah pendapatan, kadang ada, kadang tak ada. Jadi kita pun tak mau bebankan sangat kos tu kepada ibu bapa. Kalau RM100 tu kita duk nampak boleh bayar
imbuhan guru ialah makanan budak. Kita akan cari sponsor untuk makna kata orang ramai dengan cara, dan saya telah pun jumpa nelayan-nelayan di Pulau Pangkor, mereka setuju untuk membekalkan ikan. Tak apalah, kami bagi ikan ustaz. Sampai ke laut kami bagi kat ustaz. Kita bawa dalam freezer, kita dah beli freezer. Ada pun bahan-bahan lain macam beras, tepung, gula, minyak masak, kita kutip derma orang di tanah daratan ni. Jadi kalau tuan-tuan ingin menyumbang untuk makan minum pelajar-pelajar ni, tuan-tuan boleh bagilah beras, gula, tepung dan minyak masak. 4 bahan ni lah yang kita hajat sangat. Jadi tuan-tuan boleh bagi kat saya akan himpunkan, kita akan letak di sana di Lumut. Bila banyak ada orang yang sudi berkhidmat, dia ada sampan, dia boleh hantar, dia kata, ke Pulau Pangkor, insya-Allah. Jadi mulai bulan depan, kalau tuan-tuan ada nak sedekah beras ke, gula, minyak masak, tepung dan sebagainya, insya-Allah saya boleh terimalah, dan saya akan hantar, sampaikan kepada tempat kita di sana. Begitu juga kalau tuan-tuan ada rancangan nak buat program-program yang melibatkan aktiviti pantai, anak-anak muda ke apa semua, saya ala-alukan. Di sekolah saya tu dah ada ustaz duduk tunggu situ, Ustaz Alid nama dia. Jadi tuan-tuan boleh bagi tahu saya bila tarikh dia. Kalau muslimin boleh guna surau tu luas, dia ada dom, kita buat dom situ, bolehlah bermalam tidur situ boleh. Kemudian kalau tuan-tuan nak bawa kemah pun boleh, kemah untuk pasang kemah dalam bangunan tu, dalam kawasan tu, tak ada masalah. Kalau ada muslimat menyertainya, kita ada rumah untuk muslimat. Kita buat rumah guru 6 biji. Satu biji tu ada 3 bilik, ada hall, tempat masuk semua ada. Dia bolehlah kalau muslimat nak bermalam di situ, tak ada masalah, insya-Allah. Apa-apa pun boleh hubungi saya, insya-Allah. Jadi inilah yang kita cuba buat, memberi kebajikan kepada umat Islam, kerja-kerja dakwah. Jadi sumbangan tuan-tuan tak putus-putus ini, saya ucap berbanyak-banyak terima kasihlah. Tanpa sumbangan orang ramai, nampaknya tak berjaya lah tuan-tuan. Jadi ni semua sumbangan daripada orang ramai yang besar bagi saya artinya dalam menggerakkan kerja-kerja dakwah kita, insya-Allah. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan makna kata diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akhibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqa wa anta radin anna waqtim bis salihati amalana tawaffana muslimin walhiqna bis salihin waghfir lana wa liwalidayna wa li masyayikhina wa lil muslimina ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi bil alamin. Tak lagi tebak lampu ya.